Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sesi ini kita teruskan lagi podcast siar santai kita. Aku Islam dan Ramadan bersama dengan tetamu kali ini. Kalau hari tu saya bagi tahu sepatutnya ada tetamu wanita, beberapa tetamu wanita, tapi hari tu baru satu. Jadi hari ini hari yang kedua lah. InsyaAllah. Bukan yang ni, yang kecil. InsyaAllah bersama dengan kita Dr. Surya. Silakan, boleh kenalkan diri sikit. Okay, so insyaAllah nama Syamsuriani binti Mak Jamal, tapi mungkin lebih ramai orang kenal sebagai Surya je lah. Umur orang kata dah nak separuh abad dah lah. 50 tahun ni insyaAllah. Bekerja sebagai seorang pakar perubatan kecemasan dan juga pensyarah lah dekat hospital dekat UKM Ceras. Tinggal di Taman Melawati lah. Okey. Sebelum ni latar belakang pengajian sikit kat mana? Okey, belajar sekolah dekat sini je. Sekolah Menengah Lembah Keramat. Okey. Kalau tahu, daripada Form 1 sampai Form 3. Lepas tu Form 4 dengan Form 5 masuk MRSM Kuantan. Tu sambung ke matrikulasi USM. Okey. 2 tahun. Lepas tu ke belajar perubatan dekat Australia. Adelaide. Selama 6 tahun. Lepas tu kerja kat situ kejap setahun. Okey. Dan lepas tu balik memang join sebagai pegawai perubatan dekat UKM, Hospital UKM Ceras. Dan lepas tu continue buat masters kat situ sebagai pakar lah. Pakar, untuk buat masters perubatan kecemasan. Dan since then memang tak keluar lah, memang kat situ lah. Okey. Oh, lama jugalah dekat UKM. Lama, daripada tahun 2002. Oh, kira lebih 10 tahun dah ni. Lebih dah. Lebih 20 tahun. Ya, dah lebih 20 tahun dah. Betul. Okey, yang pertama lah, ini soalan untuk semua orang. Semua orang saya tanya. Memang di Malaysia ni kita tahulah bulan Ramadan ni kan bulan puasa. Orang Islam di Malaysia pun kebanyakannya tahulah bulan Ramadan ni bulan puasa. Tapi kalau doktor sendiri, sejak bila yang doktor sedar yang sebenarnya Ramadan ni dia bukan semata-mata bulan puasa? Sejak pada bila? Umur berapa? Kalau ingat-ingat lah. Saya rasa kalau ingat lah, rasanya mungkin masa dah masuk universiti kot. Oh, okey. Bukan masa sekolah lah, bukan masa sekolah. Family pun macam mana? Family maksudnya macam mana tu? Family puasa semua. Puasa semua puasa. Maksudnya kita tahu dia adalah bulan puasa. Ramadan, kita memang berpuasa semuanya, tapi makna yang melebihi daripada puasa tu sendiri. So maksud makna Ramadan tu sendiri, rather than hanyalah ialah ritual puasa. Mungkin mak dengan ayah tahu kot, tapi mungkin benda tu tak sampai ke anak-anak lah kan. Dia tak share sangat. So jadi masa macam di Australia ke ataupun di Australia. Oh, di Australia. Okey. Jadi kalau macam saya ingat lah, macam sekolah tu, sekolah menengah Form 1 sampai Form 3 tu seronok lagi bazar. Puasa memang puasa lah. Ada dah bazar masa tu. Besok pergi bazar. Masa Form 4 dengan Form 5 pun sama juga dekat MRSM Kuantan. Memanglah kita ada tarawih, semua tu ada lah kan. Tapi dia punya fokus itu bazar lah. Tarawih masa tu memang tiap-tiap malam dekat MRSM. Dan bila masuk matrix pun dia continue lah. Dia rutin yang setiap hari kita buat. Tapi maksudnya makna yang kita betul-betul faham tentang Ramadan tu sendiri mungkin masa dekat Australia lah kot. Menarik juga sebab kesedaran tu dapat di negara yang bukan majoriti Muslim kan. Betul. Kita ada tetamu hari tu Cik Hafiz Hashim. Dia pun daripada Adelaide juga. Dia pun cerita yang dia dapat bukanlah kesedaran, dia rasa makna ukhuwah tu dalam Ramadan di Australia. Kalau boleh share sikit macam mana sebenarnya suasana Ramadan kalau dekat Australia ni? Sempat lah Ramadan di sana. Sentiasa. Sebab masa saya kat Australia tu, Ramadan kita bulan 11-12. Okey. Macam tu lah, maksudnya 10, 11, 12 macam tu lah. Tapi asalnya memang 11, 12 macam tu lah, sebab dia memang saya ingat daripada tahun first sampailah saya balik Malaysia,
Ramadan tu memang waktu sama. So bila sama tu memang 40 ke 45 degree Celsius lah. So dan dia punya puasa tu memang panjang. Dia maksud daripada so kalau puasa tu daripada pukul 4 pagi buka pukul 8 malam. Jadi kalau habis lepas solat tarawih semua tu dah pukul 12 lah macam tu. So suasana, saya rasa mungkin boleh relate lah kot dengan yang tadi yang cakap siapa? Cik Hafiz tu kan. Sebabnya mungkin bila kita keluar daripada Malaysia, kita duduk dekat negara luar, orang akan start bertanya kita, kenapa puasa? Kan? Kenapa solat? So mungkin daripada tu baru kita sebenarnya aku puasa lah. So bila kita try nak find out dan kita mencari tu, barulah kita faham erti sebenar Ramadan tersebut. Masjid dia pergi masjid? Ada dekat Adelaide tu masa tu ada satu masjid. Dekat tengah-tengah Adelaide tu ada satu masjid, jauh lah daripada rumah kan. Lepas tu masa first year dengan third year tu single lagi. So jadi bila single tu taklah ke masjid. Kita orang solat dekat rumah ramai-ramai je lah. Dengan Malaysian lah. Dengan Malaysian. Bila dah berkahwin tu, itu baru pergi masjid ataupun kita buat solat berjemaah ramai-ramai kat rumah lah. Ada join community punya aktiviti dekat sana? Ada, sebab local community. Sebab kat sana memang pelajar Malaysia ni minoriti lah. Yang dia punya Islamic punya society tu, pelajar Malaysia tu minoriti. Kebanyakannya adalah memang Pakistani, Arab kan. So Pakistani lah kot yang ramainya. So memang kebanyakan daripada program tu memang dengan diorang. Even kalau solat tarawih diorang pun lain lah kan. Lain lah daripada budaya Malaysia ni. Lain lah sikit pada budaya Malaysia ni. Tapi diorang walaupun dia semangat lah kalau kata tarawih tu, dia semangat nak habiskan, kalau kata satu juzuk ataupun satu Quran tu semangat nak habiskan. Tapi seingat saya lah, masa saya kat sana lagi pun memang 8 rakaat. Ya betul. Masa tu memang 8 rakaat lah. Jadi macam kita masa mula-mula tu terkejut dah juga kan. Macam selama ni kat Malaysia 21 kan. Tu pergi sana 8 rakaat. So itu yang kita tanya, cari. Okey. Ni satu lagi. Lepas dah balik Malaysia, mula-mula pergi masuk kerja tu, apa perbezaan lah, bukan perbandingan, maksudnya perbezaan yang nampak jelas lah antara Ramadan di Malaysia dengan Ramadan di Australia tu. Bukan apalah, tapi saya rasa kan kita Ramadan kat Malaysia ni mewah lah. Okey. Mewah dalam segi makanan. Dari segi bab makanan lah. Yalah, mampu ke tak mampu tu lain kan, tapi maksudnya daripada segi, yelah kan masa kat Australia kan dia negara bukan Islam. So jadi makanan tu memang kena masak sendirilah. So kalau masak tu setakat satu lauk, nasi lauk dengan sayur tu je lah kan. Tak adalah nak ada kuih ke bazar atau mesti tak ada punya. Tak ada bazar. Dan lagi satu, kalau macam kadang-kadang tu student ni dia rajin menjual. So kalau menjual tu kita pun memang laku lah. Adalah. Memang boleh buat duit lah kalau menjual tu. Lagi dari segi penghayatan Islamnya, ada nampak tak perbezaan masyarakat di sana dengan saya rasa lah, maksudnya macam bila sebelum saya pergi sana, saya rasa macam apa yang kita buat dekat sini rutin. So bila pergi sana baru kita rasa sedar penghayatan lah. Tapi bila kita balik-balik, rasanya expected kot. Maksudnya at certain pada umur yang tertentu dia masih lagi menjadi rutin. Maksudnya kalau kanak-kanak ataupun remaja sekolah kan, dia masih lagi benda tu menjadi rutin. Tapi as orang semakin tua dan berumur, dia penghayatan tu saya rasa lebih lagi lah kot. Boleh nampak lah. Dan rasanya kalau compare tu daripada dulu ke sekarang, ni pendapat personal je lah. Rasanya penghayatan masyarakat terhadap Ramadan tu bertambah. Dia mungkin sebab satu media sosial lah. Kita kan di Malaysia ni makin lama. Teknologi maklumat yang betul. Maklumat tu semakin senang dapat. Jadi nak sebarkan ilmu pun cepat. Cuma dia dua sisi pedang. Maksudnya orang yang nak sebarkan maklumat yang betul pun cepat. Sebarkan maklumat yang salah pun cepat. Sekarang ni lah, zaman sekarang ni. Satu lagi,
kalau ini soalan umum lah, tak kena dengan Ramadan. Lepas dah balik daripada sana tu, dah masuk di dalam bidang perubatan ni, sekarang ni masih lagi panggil apa, bergiat aktif jugalah dalam NGO, dalam kerja-kerja kebajikan. Kenapa memilih untuk masih ada lagi kita panggil side job lah kita kata, walaupun kalau kebanyakan masyarakat ni mesti dia ingat dah jadi doktor, pakar lagi, mesti dah cukup sibuk dah sumbangan tu tak payah kata lah, memang cukup dah kira sumbangan dah. Kenapa masih lagi meneruskan tu? Apa yang mendorong untuk meneruskan lagi tu? Okay. Saya rasa satu lah kot, mungkin dorongan utama tu adalah kita ada satu perasaan bahawa kita hidup di dunia ni sementara. Eventually kita semua akan meninggal dan kita semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi selagi adanya masa, selagi itulah kita menjadikan dunia ni sebagai ladang-ladang amal. Jadi walaupun kita dah bekerja, tapi yalah kan, ladang amal ni ada banyak kan. Dekat tempat kerja ada ladang amal dia sendiri, menjadi cikgu pun ada ladang amal dia sendiri, dekat luar pun dengan masyarakat pun adalah ladang amal. Jadi kalaulah kita rasa kita ada kemampuan tersebut, kenapa tidak? So mungkin itulah kot saya rasa dia punya push. Tapi dalam bidang ataupun dekat tempat kerja sini doktor lah, ramai ke yang berfikiran macam tu? Dalam orang yang sama. Dalam orang yang sama Dalam sama lebih kurang lah. Sama bidang. Nak kata ramai tu tidak. Nak kata tidak ada pun tidak. Boleh kata 50-50 lah kot. Maksudnya kalau ada je lah kerja yang ataupun mereka terlibat dengan persatuan ke, NGO ke, yang di luar daripada kerja hakiki. Sama ada dia melibatkan dakwah ke ataupun dia melibatkan mengajar. Mengajar maksudnya buat macam kalau kita angkat bidang kecemasan ni, macam ramai je doktor-doktor yang rajin untuk mengajar tentang rawatan kecemasan. Ataupun kena panggil untuk bagi talk dekat sekolah-sekolah, kat masjid. Yang ni di luar Kerjaya lah. Luar Kerjaya. Luar Kerjaya. Cuma yelah kan, maksudnya masih je ada terlibat, cuma sama ada banyak ke sikit lah kan, aktif ataupun tidak lah. Ini soalan bukanlah umum sangat, tapi dalam masyarakat Malaysia ni, kalau orang yang nak menyumbang lah ataupun nak menyebarkan Islam, kebanyakannya dia faham yang kita ni kena ustaz ataupun kena ajar Al-Quran ataupun ajar fiqah ataupun sirah Nabi ke, macam itulah yang memang, ataupun ritual lah fiqah, solat, ibadat kan. Tapi dari perspektif doktor sendiri, sebenarnya sebagai orang Islam ni apa yang, terutamanya doktor lah, sebagai seorang doktor lah, sebenarnya sebagai orang Islam ni apa cara yang kita boleh buat untuk sebenarnya menyebarkan nilai-nilai Islam tu sendiri? Susah juga nak jawab soalan Ustaz ni. Saya rasa ini pengalamannya lah, bukannya tanya. Yelah, nak tengah-tengah nak berfikir macam mana nak menyusun. Saya rasa macam ni, menyebarkan nilai-nilai Islam ni sebenarnya adalah tanggungjawab setiap kita. Bila kita mengatakan kita adalah orang Islam, maka kita perlu, memang menjadi tanggungjawab kita untuk menyebarkan nilai Islam tersebut. Cuma macam mana cara kita nak sebarkan bergantung kepada kekuatan masing-masing ataupun kepada masing-masing punya kapasiti lah. Dan kapasiti tu saya rasa tengoklah, satu bergantung kepada kapasiti. Dia boleh juga bergantung kepada, kadang-kadang tak payah pun pasal kapasiti, dia mungkin cara penampilan kita sendiri pun adalah menyebarkan nilai-nilai Islam. Cara percakapan kita pun menyebarkan nilai-nilai Islam kan. So tak semestinya lah kita kena pergi jadi macam ustaz kan, bagi ceramah kan. Tak semestinya. Kalau ada, memang kalau kita ada kapasiti tu memang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, apa sahaja nilai Islam yang kita ada, walaupun sedikit, amatlah bagus kalau kita sebarkan. Dan memang dalam hadis pun katakan, sebarkanlah apa sahaja. Dan even Rasulullah pun kalau kita tengok,
bukanlah banyak, tapi macam antara benda yang kita ikuti daripada Rasulullah tu adalah akhlak Rasulullah sendiri. Jadi dia kadang-kadang orang rasa macam susah sebab dia rasa kena cakap ke kan, kena bagi ceramah ke kan. Jadi macam Ustaz Bidin susah nak bagi ceramah kan. Dia sebenarnya orang lagi banyak membaca kita punya perwatakan, akhlak kita, tingkah laku tu berbanding cakap tu. Ada orang dengan social media menulis. Kan. Kadang-kadang kita pun tak sedar, dia ni boleh menulis walaupun dia tak boleh bercakap. Ada orang kita tengok macam saya lah, saya rasa macam contoh dekat bahagian doktor kan, dekat bahagian perubatan lah. Kadang-kadang cara kita melayan pesakit simple je. Bila pesakit datang kat kecemasan ataupun dekat mana-mana je lah kan, cara even jururawat, even penolong pembantu perubatan, cara mereka melayan pesakit, itu pun sebenarnya menunjukkan nilai-nilai Islam. Dan sebenarnya nilai Islam ni dia lagi besar lah daripada ritual. Nilai Islam ni menyempurnakan kehidupan seorang manusia yang sepatutnya lah. Satu lagi sebelum terakhir soalan, kalau ditanyalah apa kata-kata Al-Quran ataupun hadis ataupun apa-apalah kata-kata hikmah yang menjadi motivasi ataupun menjadi aspirasi doktor sendiri, yang doktor pegang, boleh share? Banyak tu. Banyak. Dia tak ada satu, dia ada banyak. Tapi mungkin yang paling digemari lah. Susah tu, dia datang tiba-tiba kan. Tapi mungkin ni lah kot yang tak ingat sangat, tapi baru-baru ni bukanlah baru ni, macam antara benda yang kita selalu baca kan, dalam surah Al-An'am ayat, betulkan saya kalau salah, tapi 160 kalau tak silap, tentang amal baik. Macam mana kita melakukan amal baik tu, satu amal baik yang kita lakukan Allah ganjarkan 10 kali. Sedangkan satu kejahatan Allah bagi sama dengannya. Maksudnya Allah tak ada doublekan ke, triplekan ke, tak ada kan. Jadi daripada situ kan yang saya dapat lah. Saya rasa maksudnya bagi saya itu adalah satu motivasi. Macam saya kata tadi, in the end kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu motivasi bagi saya, walaupun sikit yang kita buat tu, tapi yang Allah akan ganjar kat kita banyak sangat. Sebab tu ada juga hadis yang seseorang tu boleh masuk syurga dengan hanya mengalihkan ranting kayu kan, daripada laluan orang lain kan. Jadi yang itu pun saya rasa itulah yang motivasi bagi saya lah kot. Jadi bila kita mengambil itu sebagai, bagi saya lah, saya ambil itu sebagai motivasi, dia menyebabkan kita rasa tak letih. Tak letih. Dan yang ketiganya, tu ada satu hadis kan. Satu hadis, tak ingat sangat, tapi bergeraklah daripada satu amal kebaikan kepada amal kebaikan yang lain. Jadi jangan ada masa luang di antara satu kepada satu yang lain. Sebab kalau ada masa luang, bagi saya, dia akan isi dengan benda yang tidak berfaedah, tak manfaat. Jadi kalau kita bergerak daripada satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, insya-Allah masa tu berkatlah kot. Insya-Allah. Ini satu lah, mungkin permintaan secara tak sengaja, tak teringat lah. Kalau boleh kongsikan pengalaman sikit lah yang menarik dalam bulan Ramadan ni, terutamanya dalam kecemasan, dalam kecemasan ke ataupun dalam situasi yang cemas ni. Ada tak pengalaman-pengalaman? Kita baru berapa hari Ramadan? Mungkin tahun ni, mungkin dulu lah. Saya rasa mungkin saya tak boleh nak recall exactly like satu episod ke kan. Tapi setiap kali Ramadan, antara benda yang sebagai doktor lah kan, yang kita akan melihat adalah pesakit yang datang sakit bila bulan Ramadan. Dan ramai pesakit ni bila dia datang sakit bulan Ramadan, kebanyakan dia tak nak buka puasa. Dengan tak nak buka puasa. Itu satu. Jadi bila kita nak kena explain lah kan kepada mereka bahawa yalah, sakit tu lagi mudarat untuk kita kalau kita tak berbuka puasa daripada kita, maksudnya kita mudarat lah kita untuk kita tak berbuka puasa tu, sebab dia akan menyebabkan sakit tu lebih teruk. Jadi kadang-kadang memang kena cakap tu satu. Itu kiranya antara benda-benda yang biasa lah.
Yang lainnya saya rasa yang mungkin yang akan menyentuh sikit hati tu adalah apabila yang datang tu sakit yang sangat teruk. Maksudnya yang kiranya sakit betul lah, maksudnya sama ada aksiden ke, patah ke kan, yang memang menangis, tak tahan dengan kesakitan tersebut kan. Jadi benda-benda macam itulah yang kita dalam bulan Ramadan tu kita akan mengingatkan balik pesakit lah, bahawa benda tu semua ada dua. Sama ada dia adalah ujian yang memang Allah bagi dekat dia, mungkin atas dosa-dosa yang lalu, ataupun untuk Allah naikkan lagi martabat dia kan dalam bulan Ramadan. So itu je lah saya kot. dengar, tak tahulah ini perkongsian daripada lama dulu, tak tahu dengar dari mana. Kata biasanya bulan Ramadan ramai orang yang sakit tiba-tiba, nanti dekat-dekat nak raya tiba-tiba dia sihat. Yang itu tu wallahualam, tak tahulah juga. Tapi memang kalau boleh lah, kebanyakan orang Islam lah, dia tak nak lah masuk hospital bulan Ramadan ni kan. Kalau boleh memang tak nak masuk hospital, tapi nak buat macam mana? Kalau sakit ni dah sakit kena masuk. Jadi mungkin antara nasihat saya kepada masyarakat lah kan, kalau dah sakit tu jangan ditahan-tahan. Datanglah je hospital. Dan kalau dah Allah dah kadarkan kita dapat penyakit pada masa tu kan, macam dah Ustaz cakap tu saya baru teringat. 3 hari lepas saya on call. Saya ada seorang pesakit, pakcik lah, sakit jantung. Okey. Memang sepatutnya kena masuk. Memang kena admit at least 3 ke 4 hari, kena bagi ubat cucuk untuk cairkan darah kan. Berkeras tak nak masuk ward. Kata pakcik kenapa? Saya tak boleh doktor, saya nak kena tarawih. Saya di bulan Ramadan doktor, nanti kalau saya masuk ward saya tak boleh tarawih. Tak apa pakcik boleh tarawih tepi katil pakcik, ataupun dekat atas katil pakcik pun pakcik boleh tarawih. Tak boleh doktor, tak boleh. So design borang untuk keluar. Jadi sebagai doktor yang saya boleh kata, tak apalah pakcik, kalau pakcik sakit lagi dah ada, cepat-cepatlah datang ke hospital kan. Walaupun kita dah explain pada family semua. Tapi itulah maksudnya, mungkin setengah pemahaman masyarakat tu tentang banyak juga tu kalau kita tengok dari segi rukhsah, maksudnya dia faham rukhsah tak rukhsah, konsep ibadah, konsep ibadah, ibadah umum, ibadah khusus tu pun banyak juga kan. Tapi menariklah sebab sebenarnya kalau kita perhati, terutamanya dalam pendidikan awal kanak-kanak sekalipun, masyarakat Malaysia ni dia sangat mengambil berat puasa. Melebihi semua benda. Maksudnya mungkin lebih daripada tutup aurat, lebih daripada solat, lebih daripada semua benda. Betul. Bahkan kalau kita tengok bab rukhsah, keringanan, kalau tengok solat, kalau dia sakit sikit je, dia dah terus solat duduk. Walaupun tak ada siapa yang nasihatkan dia, kata tak boleh berdiri ke apa kan. Tengok muda sakit kenapa? Terselia. Solat atas kerusi kata. Solat atas kerusi ni biasa berkait dengan lutut ke apa kan. Ini dia terus solat atas kerusi. Tak tanya ustaz, tak tanya apa, terus buat. Tapi kalau puasa, dia sakit teruk tak nak buka puasa. Teruk pun tak nak buka puasa. Solat sedikit pun terus ambil rukhsah. Tapi kalau puasa memang sangat susah nak ambil rukhsah tu. Tapi itulah memang menarik lah. Mungkin boleh buat kajian juga bab tu insyaAllah. Okey, itulah. Terima kasih banyak sudi di Sembang Santai kan kita pada hari ini, pada sesi kali ini, siri kali ini. Minta maaf banyaklah kekurangan, kesilapan daripada pihak kita ataupun atas soalan-soalan yang mengejut. Terima kasih banyaklah sekali lagi. Datang tak jauh kan HKM. Tapi memang minta ambil half day lah hari ni. Okey, terima kasih lah, memang sangat-sangat menghargai lah. Mudah-mudahan semua yang kita katakan ni dapat mendapat berat timbangan di hari akhirat nanti, dikira sebagai pahala dalam terutamanya bulan Ramadan ni dan diterima oleh Allah SWT. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.